Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, insya-Allah kita akan baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Jadi saya nak ucapkan semoga antum semua sihat. Jadi banyak-banyakkan lakukan aktiviti yang berfaedah kat rumah. InsyaAllah kita akan berjaya untuk melawan penyakit yang sedang berjangkit di Malaysia dan juga seluruh dunia ni, insyaAllah. Jadi Ustaz sebagai guru akidah tahun 4 pada hari ini akan membentangkan tentang tajuk Islam sebagai cara hidup. Jadi semua dah ready ya. Kalau ada buku dekat rumah tu boleh buka buku tajuk 3, insyaAllah. Jadi objektif pembelajaran, apa yang kita akan dapat di akhir pembelajaran pada hari ini adalah para pelajar akan dapat menjawab soalan berkaitan dengan Islam sebagai cara hidup. Soalan pertama, apakah cara hidup yang ditentukan oleh Allah? Maksudnya cara hidup yang Allah nak kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebutkan 3 keistimewaan Islam. Islam dia ada keistimewaan dia. Jadi kita akan dapat tahu dan kita akan dapat sebutkan 3 keistimewaan Islam. Dan yang terakhir, kita dapat menjawab soalan apakah maksud Rabbani. Dah sedia semua ya, insyaAllah. Kita teruskan Islam sebagai cara hidup. Allah telah menentukan hanya Islam sahaja cara hidup yang sesuai diikuti oleh manusia. Semua manusia maksudnya. Bukannya kita yang dah Islam sahaja, tapi sebenarnya sesuai untuk orang yang bukan Islam pun masih ada peluang untuk masuk Islam dan beramal dengan Islam. Jadi Allah berfirman di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ataupun dengan maksud yang lain, tiada agama lain yang diterima oleh Allah. Jadi kita kalau nak berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat ni, untuk kita berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah beramal dengan Islam. Kita tak ada pilihan untuk meninggalkan Islam. Islam ni adalah panduan untuk kita. Semua benda yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni perlu berlandaskan Islam. Jadi tiada istilah agama lain ni semuanya betul. Sebab ada di luar sana fahaman-fahaman yang salah yang mengatakan semua agama ni baik, jadi kita boleh amalkan semua agama. Tidak benar Kerana Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, dalam ayat tadi ni, ayat yang ada warna merah ni, hanya agama Islam yang diterima oleh Allah. Walaupun mungkin agama-agama lain tu ada suruh buat kebaikan juga, tapi di akhirnya hanya Islam sahaja yang benar. Seterusnya, Islam mempunyai keistimewaan. Apa dia keistimewaan Islam? Yang pertama, Rabbani. Rabbani ni bermaksud datang daripada Allah. Jadi Islam ni datang daripada Allah, bukan datang daripada pemikiran manusia, bukan datang daripada pengalaman orang-orang yang lama ataupun orang-orang alim. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syumul. Syumul bermaksud Islam ni lengkap dalam semua perkara. Islam mengajarkan kita panduan dalam kehidupan kita, bermula daripada kita kecil sampai kita besar, daripada kita tidur sampai kita tidur semula. Bangun tidur tu, Islam ajarkan kita untuk baca doa, untuk kemas tempat tidur dan sebagainya. Kemudian bila kita pergi ke sekolah, Islam ajarkan adab,
Bila jumpa orang bagi salam. Kemudian Islam mengajarkan kita juga tentang berjual beli. Bila kita pergi kedai serih contohnya, boleh kita ambil barang kemudian kita tak bayar? Tak boleh. Islam kata haram, benda tu adalah haram, dikira mencuri. Jadi Islam mengajarkan semua perkara sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, alami. Alami ni bermaksud semua manusia ataupun seluruh alam sesuai untuk menganut Islam. Sama ada orang tu duduk kat tempat yang sejuk ke, tempat yang panas ke, orang tu kulitnya warna hitam ke, kulitnya warna putih ke, orang tu orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Kadazan ke, semua sesuai untuk menganut agama Islam. Sebab Islam ni untuk semua. Orang zaman dulu pun boleh masuk Islam, orang zaman sekarang pun boleh masuk Islam, orang masa akan datang pun akan boleh masuk Islam. Okay? Jadi Islam sesuai untuk semua. Jadi ini adalah 3 keistimewaan Islam. Saya ulang, yang pertama tadi Rabbani, yang kedua Syumul, dan yang ketiga adalah Alami. Okey, insya-Allah. Jadi kita fokuskan kepada Rabbani. Yang pertama ni Rabbani ini bermaksud sesuatu yang datang daripada Allah. Apa benda yang datang daripada Allah tu? Okey. Kita tengok dekat bawah ni, poin yang kedua. Apa yang datang daripada Allah tu adalah panduan dalam kehidupan kita. Contohnya hukum. Apa yang kita kena buat. Contohnya, sebagai seorang manusia, apa yang kita kena buat? Kita kena bersihkan diri, kita kena beribadah kepada Allah, kita kena berbuat baik pada manusia yang lain. Itu adalah contoh hukum-hukum. Suruhan. Yang kedua adalah suruhan. Kita ada benda yang Allah suruh kita buat. Contohnya solat. Kan? Allah suruh kita solat 5 waktu sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Dan juga Allah suruh kita makan makanan yang halal, kan? Tak boleh makan makanan yang kotor, makan makanan yang haram, kan? Itu adalah semua datang daripada Allah. Dan juga larangan. Contohnya, Allah larang kita daripada meninggikan suara kepada ibu bapa. Boleh ke kita nak menjerit marah pada ibu bapa? Tak boleh. Allah marah kalau kita meninggikan suara kita kepada ibu bapa. Itu datang daripada Allah. Dan juga peraturan-peraturan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Semua itu datang daripada Allah. Okay, insya-Allah. Jadi persoalan yang seterusnya, macam mana Islam ni boleh sampai pada kita? Takkan tiba-tiba kita dah tahu. Oh, Islam ni datang sebab mak ayah saya bagi tahu. Tapi asalnya pada mana? Okay, jadi Islam ni datang macam mana? Wahyu ataupun kalamullah, kata-kata Allah dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Okey, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada langit turun wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menghafal dan memahaminya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Dan wahyu ni kita boleh dapati dalam apa? Dalam Al-Quran, insya-Allah. Al-Quran yang kita baca waktu lepas solat, kan? Al-Quran yang kita baca dalam solat, Al-Quran yang kita baca waktu hari Isnin, hari Khamis dan juga hari Rabu kat sekolah. Itu dalamnya ada wahyu daripada Allah. Okay. Islam sempurna. Kenapa kita boleh kata Islam ni sempurna? Sebab Allah yang menciptakan kita, sudah tentu Allah kenal apa yang kita perlukan. Macam contohnya tuan kepada kereta. Dia tahu kereta dia macam mana, dia tahu kereta dia kalau rosak nak baiki dekat siapa. Kan? Jadi Allah ni tahu tentang kita, tahu kelemahan kita, tahu kelebihan kita. Jadi Allah menyediakan panduan untuk kita berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Okay. Dan juga Islam ni sempurna sebab Allah tu sendiri bersifat sempurna. Allah tak perlukan tidur, Allah tak perlukan makan, Allah tak pernah lemah, Allah Maha mengetahui. Jadi Islam sempurna sebab sifat Allah sendiri sempurna. Jadi timbul persoalan yang seterusnya, iaitu peraturan dekat dunia ni ada 2. Satu peraturan Allah, satu peraturan manusia. Okey. Contoh peraturan Allah, Allah katakan benda ni, contohnya Allah jadikan langit ataupun siang dan malam sentiasa bergerak, kan? Kita bangun pagi, lepas tu kita jalani hidup kita, itu dah malam, esok siang lagi.
Pernah tak sekali tu kita dapat bangun-bangun, kenapa tak siang ni, dah pukul 7 pagi ni? Sama ada jam kita rosak ataupun kita mimpi. Kan? Tapi siang dan malam ni sentiasa ikut taat kepada peraturan Allah, tak pernah terlalai ataupun berubah, kan? Jadi peraturan Allah ni sentiasa sempurna. Macam tu juga dengan peraturan dalam Islam. Tetapi peraturan manusia, contohnya peraturan jalan raya, sentiasa berubah sebab manusia ni sentiasa mengkaji. Ada benda yang manusia lemah, kan? Bila ada berlaku kelemahan tu, manusia perbaiki sebab manusia ni sendiri lemah, kan? Kita ada kemampuan akal yang terbatas, kita ada kepandaian yang terbatas. Jadi kita punya peraturan ni sentiasa perlukan penambahbaikan. Contoh kita kata dulu awal-awal kita gunakan palang untuk halang laluan jalan raya, kan? Tapi susah, lambat. Jadi kita tukar jadi lampu isyarat. Makin lama makin kita upgrade, kan? Jadi manusia ni lemah, jadi sentiasa perlukan panduan daripada Allah. Okey. Okey, sampai kepada kesimpulan. Islam ni satu-satunya agama Allah yang diterima sebagai cara hidup. Okey. Keistimewaan Islam ada 3, iaitu Rabbani, Syumul dan Alami. Dan seterusnya, maksud Rabbani adalah sesuatu yang datang daripada Allah seperti undang-undang, suruhan, larangan dan panduan hidup untuk manusia. Okey, jadi yang ini yang tu boleh jawab dekat rumah. Okey, pengukuhan ni ada 2. Yang pertama sekali, lukiskan peta minda. Yang kedua, jawab latihan berikan dalam slide di bawah di kertas A4. Jawapan saja. Okey, ini soalan-soalan dia. Kita boleh tengok nanti dalam slide yang Ustaz bekalkan. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran kerana telah hadir pada kelas 10 hingga 15 minit yang Ustaz rakam ni. Mudah-mudahan antum semua dimudahkan Allah dan terhindar daripada penyakit. Jadi sekian sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.